Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Yahya Zain daripada Subang. Alhamdulillah, pada pagi ni saya on the way selepas berkuliah di Masjid Aminah Muhairi, Subang Jaya. Jadi dengan kelapangan pada pagi ni kita berada di bulan ataupun kita berada pada tahun baru Hijrah. Maka insya-Allah kita sama-sama bertanya ke dalam diri kita, apa hijrah kita pada tahun ni, azam kita apa dia? Keazaman kita berada dalam keadaan di bulan ini, apa yang kita inginkan? Maka dengan kesempatan masa ni perlu kita tanya dalam diri kita, apa keazaman kita pada tahun ni? Aku nak jadi apa, nak buat apa? Di samping tu juga kita kena tahu matlamat hidup kita sebenarnya. Maka apabila kita membicarakan soal matlamat hidup, maka kita tengok kepada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Itu kita kena faham asas ayat ni. Apa dia? Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Apa makna dia? Tidak aku ciptakan manusia dengan jin ini melainkan untuk mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini asas dia. Asas dia apa dia? Tidak aku ciptakan manusia dan jin, kata Allah, melainkan untuk menjadi hamba, menubudiah, menjadi orang panggil apa dia? Makhluk yang mana untuk mentaati perintah Allah. Ini asas dia. Jadi kalau kita faham asas kita dijadikan adalah untuk mengabdikan diri pada Allah, maka kita berazam dalam diri kita, aku nak benar-benar jadi hamba Allah. Ini asas. Maka apabila kita letakkan aku benar-benar nak jadi hamba Allah, benar-benar nak menjadi menubudiah pada Allah, maka segala keazaman kita akan selamat. Apa dia? Akan selamat dan berada dalam keadaan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada guna kita meletakkan keazaman kita macam-macam. Aku berazam nak jadi kaya, aku berazam nak jadi jutawan, aku berazam nak capai tu, nak capai ni. Tapi asas kita jadi hamba Allah kita tak letak dalam diri. Tu dalam soal ni kita kena tahulah niat kita ni, tujuan kita ni untuk apa. Pertama. Yang kedua, apabila kita membicarakan tentang keazaman kita, mesti kita letak satu keazaman dalam diri kita. Antaranya ialah bagi memastikan
nilai-nilai kehambaan ini berada dalam keadaan yang mana betul, baik, seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW, apa perlu kita buat? Kita perlu kembali kepada landasan yang asal. Apa makna landasan yang asal? Tujuan yang asal. Apabila kita sebut hamba Allah, maka kita terikat dengan peraturan Allah. Begitu. Kita terikat dengan peraturan, kita terikat dengan arahan, kita terikat dengan dia panggil perjanjian, agreement. Apabila kita terikat dengan perjanjian ni tuan-tuan sekalian, maka jangan kita lupa perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah sebenar-benar perjanjian. Tu kadang-kadang kita tengok ada orang buat perjanjian dengan manusia, ada orang buat perjanjian dengan apa-apalah yang menyebabkan untuk dia mendapat sesuatu imbuhan dan sebagainya. Contoh, buat perjanjian agreement dengan bank, nak buat pinjaman contoh. Macam mana kalau kita tengok dalam tenancy agreement tu, kita baca dia punya syarat-syarat dia tu, dia cukup komplit untuk memastikan supaya peminjam tak ada mematuhi syarat dia. Kalau tidak, peminjam yang tidak mematuhi syarat, mana mungkin dia boleh nak berurusan. Maka dia pastikan kita yang mengikut ataupun membuat perjanjian, kita akan ikut segala peraturan. Contohnya kita buat perjanjian dengan bank, sampai masa kita bayar, sampai masa tolak daripada akaun. Apa makna dia? Bagi memastikan pihak bank ataupun orang yang memberi pinjam tadi untuk selamat dia daripada bankrupt, daripada dia ini berada dalam keadaan tidak boleh menguruskan, maka dia buat siap-siap perjanjian. Itu makhluk tuan-tuan. Tapi bagaimana kita ni kadang-kadang lupa, kita ni ada perjanjian dengan Allah atas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini satu perjanjian kita dengan Allah. Kalimah penyaksian. Bahkan perjanjian ini lebih ketat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita buat perjanjian. Tapi malangnya perjanjian dengan Allah ini, dengan Nabi ini tidak ditepati, tidak mengikut seperti mana yang kita janji yang sebenar. Tu kadang-kadang kita rasa macam manusia ni lebih menjaga perjanjian yang berbentuk sementara. Yalah, berbentuk sementara kan. Tapi perjanjian yang berbentuk kekal abadi, yang berbentuk memberi jaminan kepada kita di hari kiamat, orang buat ala-balai je. Maka dengan sempena kita berada di awal tahun baru Islam ni, saya mengajak semua tuan-tuan yang sedang menonton ni supaya kita perbetulkan balik niat kita ni. Kita perbetulkan balik niat kita bertepatan dengan hadis Nabi daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagaimana Nabi menyebut segala amalan yang kita buat tadi mesti kita dilihat pada niat. Apa yang kita niat itu yang kita dapat. Jadi di sepanjang ni kalau boleh kita meniatkan satu ataupun kita meletakkan satu keazaman, ya Allah, pada tahun ni ya Allah 1444 Hijrah ni, aku nak cuba jadi hamba-Mu yang paling terbaik. Aku nak jaga solat ya Allah, nak jaga 5 waktu berjemaah ya Allah. Aku nak pastikan supaya masa aku dengan ibadah ni ya Allah dalam keadaan yang baik. Berjanji juga dalam diri kita pada ya Allah, aku berjanji mulai daripada saat ni ya Allah, aku tidak nak dah melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Aku tak nak dah buat maksiat ya Allah. Kita berjanji. Maka janji ini ni tuan-tuan sebenarnya adalah sebenar-benar perjanjian. Sehingga kan bagaimana kita menyebut di dalam bacaan doa iftitah kita kan, Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamatillahi rabbil alamin. Tu antara kita buat pengakuan di hadapan ataupun waktu kita membaca doa iftitah. Kita kata apa dia? Sesungguhnya solat kita, ibadah kita, mati kita, hidup kita, apa kita sebut? Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa kita buat perjanjian, la syarika lahu, aku tak nak syirik pada engkau ya Allah. Ini di antara perjanjian. Tapi malangnya perjanjian ini hanya sekadar disebut sahaja, tetapi untuk melunaskan dan nak melaksanakan tanggungjawab ini ada satu kepayahan. Itu Ustaz sebut tadi, dia bergantung kepada bagaimana kefahaman seseorang itu tentang agama, kefahaman seseorang itu tentang tanggungjawab. Kerana kita tahu bukan senang kita nak melaksanakan tanggungjawab ini sebenar-benar, ya seperti mana yang diajar oleh Rasulullah SAW. Tetapi walau bagaimanapun kita perlu untuk melaksanakan, menjadi satu kewajipan, menjadi satu kefarduan. Kita melaksanakan tanggungjawab ini, bahkan kita dilarang untuk ataupun tidak mengendahkan, apatah lagi kita meninggalkan. Itu kita kena faham betul-betul, supaya matlamat maqasid kita yang sebenarnya tidak lari daripada cara agama yang diajar oleh Rasul junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Kita tak nak kita lari daripada landasan yang sebenar. Kalau tidak, kita tak selamat, tuan-tuan. Tak selamat di dunia, apatah lagi di hari akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Yang paling kita takut bila mana bukan sekadar kita di dunia, bahkan di hari akhirat yang kita paling takut. Kerana kita tahu akhirat itu adalah sifatnya adalah kekal abadi. Walal akhiratu khairun wa abqah. Yang mana dia adalah bersifatnya dengan kekal abadi. Akhirat itu lebih baik dan kekal abadi sifat dia. Maka tuan-tuan sekalian, para hadirin, bagi memastikan supaya azam kita tidak yang disebut lari daripada landasan yang sebenar, maka yang ketiga kita pastikan apa dia? Pastikan supaya kita letakkan satu, orang panggil, jiwa-jiwa yang mana untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa mendekatkan diri dengan erti kata senantiasa memikirkan, yakni dengan keadaan aku ni, ya Allah, macam mana ni lepas daripada hidup ni, mati macam mana, amalan ni cukup ke tak, sejauh manakah amalan aku ni, ya Allah, betul ataupun tidak tindakan aku, ya Allah. Yang ni kita kena fikir supaya kita tidak tersasar daripada tujuan kita. Tak, maknanya ini di antara kefahaman yang perlu kita faham bagi memastikan supaya kita tak nak matlamat hidup kita ni, para jemaah sekalian, tidak menepati piawaian cara yang diajar oleh Rasul junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita tak nak lari daripada tujuan itu, tak ada cara lain melainkan kita kena kembali kepada cara yang diajar dan cara yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita dijamin dengan keselamatan bukan sekadar di dunia, maka di hari akhirat lebih-lebih lagi. Jaminan ini adalah jaminan yang sudah pasti memberi satu, orang panggil apa dah, keyakinan. Keyakinan yang begitu benar, keyakinan yang bukan berbentuk palsu dan kosong, tidak, tapi sebenar-benar yakin. Maka sebenar-benar yakin ini yang menyebabkan kita ini tergolong daripada golongan yang akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kita kena jaga betul-betul. Baik, apabila kita bercakap soal keazaman tahun baru, perubahan yang perlu kita buat, mesti kita melakukan perubahan. Kalau kita nak jadi terbaik, kita kena berubah. Kita tak boleh duduk di takut lama, tak boleh. Berubah daripada buat benda baik dah, cuba lebih pertingkatkan lagi kebaikan. Kita buat dah benda yang baik, kalau boleh kita pertingkatkan lagi kebaikan, dengan erti kata tambahkan lagi nilai kebaikan tersebut. Tambahkan lagi, buatkan lagi, kuatkan lagi. Ini di antara perlu kita ada, dia panggil apa dia?
semangat untuk kita berubah. Kita jangan harap orang. Kita tak boleh harap orang. Jangan kita harap orang, kerana orang tak boleh merubah kita. Kita tak boleh nak semata-mata menumpang tuah orang. Tak boleh. Kita mesti usaha juga. Tapi bagaimana usaha ini perlu kepada ilmu. Perlu kepada ilmu. Perlu kepada ilmu yang begitu yakin dan percaya dengan erti kata ilmu tu adalah benar. Kita tak nak kita hanya sekadar mengambil ilmu itu sekadar syarat sahaja. Tidak nak. Tapi kita pastikan ilmu itu adalah sebenar-benar ilmu, kerana ia akan menentukan hala tuju kita di dalam kita beramal. Kalau kita silap cari ilmu, silap kita cari guru, masalah juga dalam kita beramal. Nampak? Guru ni kadang-kadang ialah yang betul, alhamdulillah. Yang tak betul, wal-iyazubillah, minta jauh. Tapi itulah ramai orang yang terpengaruh kadang-kadang. Silap memilih guru, apa akan berlaku? Rosak. Yang menyebabkan amalan dia tadi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kita kena yakin dan percaya dalam sudut amalan kita ini perlu kepada ilmu. Ilmu tadi mesti ilmu yang betul. Ilmu dia tak boleh kita main suka-suka, main nak buat-buat, tak boleh. Ini di antara yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana pastikan kita menjaga segala apa yang Rasulullah SAW pesan. Jangan kita buat apa yang Nabi larang. Pesanan Nabi itu menjadi orang panggil apa dia, pegangan tetap utuh dalam diri kita. Kalau kita mengaku ataupun kita berjanji untuk berubah, nak tak nak mesti kita ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Allah Taala berfirman apa dia, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nampak? Sekiranya kamu nak menyatakan kamu cinta, sayang kepada Rasulullah SAW, kamu ikutlah Nabi. Fattabi'uni, kamu ikutlah aku. Maknanya ikut Nabi SAW. Kerana Nabi ini adalah sebaik-baik contoh untuk kita ikut. Sebaik-baik contoh tauladan untuk kita tauladankan. Sebaik-baik satu rujukan untuk kita buat rujukan. Jangan sekadar kita hanya mengatakan sayang pada Nabi, aku nak berubah, tapi sedangkan kita tidak pernah membuat perubahan kepada perkara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara yang kita perlu perbetulkan dengan kefahaman yang jelas, supaya kita tidak nak hanya sekadar kita masuk tahun baru sahaja, yakni kita tidak memperbaharui keimanan, kita tidak memperbaharui ketakwaan, kita tidak memperbaharui kita punya keazaman untuk terus kita meningkatkan daripada satu masa ke satu masa, daripada satu saat ke satu saat, supaya kita nak senantiasa kita berada dalam keadaan hati kita ini adalah li zikrillah, ingat pada Allah. Kita nak pastikan hati kita ini senantiasa takut pada Allah. Kita nak hati kita senantiasa mengingati Allah. Tidak ada cara lain, mesti kita perbetulkan keazaman kita, perbetulkan kita punya nawaitu kita. Kerana ini adalah menentukan hala tuju kita dan akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala akan tengok apa dia, apa ada di dalam hati kita. Apa yang ada di dalam hati kita itu yang akan dinilai oleh Allah. Allah Taala menilai apa yang ada di dalam diri kita. Seperti mana yang disebut apa dia? Nabi SAW bersabda apa dah? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalukum wa innama yanzuru ala qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat kepada apa dah? Rupa paras kamu. Allah Ta'ala tak tengok comel kamu ni ke, handsome kamu ke. Allah Ta'ala tak tengok yang tu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat apa dah? Wa innama yanzuru ala qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tengok hati kita dan amalan kita. Yang tu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita ada amalan baik, maka ia dinilai baik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita amalan tak baik, maka tak baiklah kita para jemaah sekalian. Itu yang Ustaz nak sebut tadi. Keazaman kita perlu perbetulkan bagi memastikan supaya nawaitu kita kerana Allah. Segala niat kita kerana Allah.
Jangan kerana lain. Kalau kita kerana lain, apa akibat dia? Sudah pasti kita ini terjerumus kepada lembuh yang membawa kepada kerugian kepada kita. Jangan kita jadi umat-umat yang telah dibinasakan oleh Allah. Diutuskan Nabi dan Rasul kepada mereka, mereka khianat kepada Nabi dan Rasul. Ini di antara pengkhianatan yang dilakukan oleh umat terdahulu kepada Nabi dan Rasul. Mereka khianat. Mereka tidak mentaati perintah Allah. Ini yang kita paling takut. Kenapa? Itu yang kita paling takut dan kita paling bimbang. Jadi bagi memastikan supaya keazaman kita ini tidak lari daripada landasan yang sebenar, maka tidak ada cara lain. Kita kena kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena perbetulkan niat kita. Seperti mana yang Ustaz sebut di awal tadi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawwa. Itu kita kena faham kepada asas hadis ni. Segala amalan kita bermula dengan niat, maka niat inilah akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dinilai apa dia? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Maka yang hadir pada pagi ni yang ada live ni, boleh tuan-tuan komen, satu komen untuk kita menandakan rasa kita berazam pada tahun baru hijrah ini 1444 hijrah ini, apa yang kita nak. Bagaimana kalau kita tengok tahun ini ataupun tahun baru Islam ini adalah satu perkiraan yang digunakan ataupun sebenar di segi perkiraan yang diambil di dalam Islam. Bagaimana kalau kita tengok ada setengah juga di kalangan para ulama dia menyebut tahun baru ini apa perlu kita buat? Apa perlu kita buat tahun baru? Tahun baru kita perlu buat, salah satunya ialah apa dia? Muhasabah. Apa dia? Muhasabah diri. Tahun baru kita perlu muhasabah diri dengan erti kata melakukan penilaian terhadap diri sendiri. Kita jangan nilai orang lain. Apa dia makna? Kita nilai diri kita sendiri. Boleh Kita nilai diri kita sendiri. Salam ma'al hijrah. Baik. Kita nilai diri kita sendiri dengan erti kata, aku ni tahun lepas dengan tahun ni mana lebih baik? Iaitu kita kena faham betul-betul Ustaz pesan kepada semua menonton ni, para jemaah, kita cuba buat nilaian ataupun muhasabah diri, tahun ni dengan tahun lepas mana lebih baik? Kalaulah tahun lepas kita kurang baik, maka kita muhasabah diri. Tahun ni aku nak jadi baik. Aku nak berubah. Aku nak supaya tahun ini tahun yang mana lebih meningkat di segi kebaikan. Tahun lepas, semalam tahun lepas 1443 hijrah, kurang kita ibadah berjemaah, kurang kita solat berjemaah. Maka kita janji tahun ni aku nak lebih. Ini yang kita perlu. Tahun lepas kurang kita baca Quran, tahun ni kita kena upgrade lah, baca Quran lebih. Ada? Betul lah apa dia tu. Moga Allah seniakan kurniaan. Tapi kalau kita rasa sama je, tak ada perubahan, maka tak ada perubahan lah diri kita. Assalamualaikum tahun baru. Salam ma'al hijrah ya. Moga Allah Ta'ala, moga dikurniakan kemuliaan mendapat. Betul. Ini di antara perkara-perkara yang kita perlu letakkan di dalam diri kita bersepena kita berada pada tahun baru. Apa yang Ustaz sebut tadi? Teknik. Apa maksud muhasabah diri? Yakni muhasabah adalah melakukan penilaian. Apa makna dia? Terhadap diri kita sendiri. Bukan kita nilai orang lain. Kita tak layak nak menilai orang. Bagaimana di dalam Islam, dalam agama kita yakni Islam, muhasabah ini ada matlamat dia. Apa dia? Muhasabah ini ada matlamat dia. Ada tujuan muhasabah. Antara matlamat tujuan kita muhasabah apa dia? Untuk menislahkan. Apa makna dia? Untuk menislahkan. Ataupun kita sebut untuk memperbaharui, untuk memperbaiki. Apa lagi? Benda-benda yang berkait dengan untuk berubah.
maka menislahkan, memperbaiki hubungan dengan siapa? Yakni dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni kalau kita kena faham, muhasabah diri tujuan kita apa dia? Untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yang kita sebut hablum minallah. Apa dia? Hablum minallah. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadi apa dia? Kewajipan, bukan pilihan. Dia adalah benda yang wajib. Hablum minallah. Nah, maka pada masa yang sama kita nak pastikan juga, kita muhasabah diri, nak pastikan juga kita hubungan dengan hablum minan nas, hubungan sesama manusia, yang disebut dengan kita memuliakan, menjaga hubungan sama manusia. Nampak? Muhasabah diri, aku lepas ni nak buat baik kepada manusia. Dulu menyakiti hati manusia, lepas ni tak nak menyakiti dah. Ini di antara benda yang kita perlu letak di dalam diri kita jika kita nak berubah. Apa dia? Jika kita nak kepada perubahan, kita kena buat benda macam ni. Yakni hablum minan nas, hubungan sesama manusia, nak buat baik. Ya Allah, mengaku diri aku ni, ya Allah, lemahnya, tak ada apa, ya Allah. Maka kita berjanji, ya Allah, lepas ni aku nak hubungan dengan manusia ini, aku nak jaga dengan sebaik mungkin. Tak nak dah kita bergaduh, tak nak dah kita bermasa muka dan sebagainya. Kita nak menegur, kita nak mengajak. Sebab hubungan dengan manusia ni terkadang, tuan-tuan sekalian, antaranya yang kita kata agak payah kadang-kadang kan. Kadang-kadang kita ada keegoan, kadang-kadang kita rasa kita ni ada kelebihan, kadang-kadang kita rasa kita ni hebat. Walau kita tak hebat pun, kadang-kadang itu adalah keadaan, panggil apa dia? Itu adalah perasaan sahaja. Pada hakikatnya kita tak ada apa pun, kita lemah. Nah, kita lemah sebenarnya, tuan-tuan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Aku ciptakan manusia ni, Allah Ta'ala sebut apa dia? Lemah. Tak ada apa pun. Cuma kita jadi hebat tu kerana kita kerana kita berangan-angan, jadi nafsu kita ni kadang-kadang kan. Tu bagaimana hablum minan nas, dengan manusia kita kena jaga elok-elok. Jangan kita menyakiti manusia, jangan kita orang panggil membuat keburukan pada mereka. Bahkan kita kena senantiasa menjaga hubungan supaya hubungan ini berada dalam keadaan erat dan baik, insya-Allah. Manakala yang ketiga apa dia? Serta hubungan yang perlu kita jaga apa dia? Yang disebut dengan hablum minan nafs. Apa dia? Hablum minan nafs. Hablum minan nafs ni dengan diri kita sendiri. Kita berjanji dengan diri kita sendiri. Dengan Allah kita janji dah. Hablum minallah dah selesai dah. Hablum minan nas dah selesai dah. Tetapi dengan diri kita sendiri kita tak pernah janji pun. Janji dengan diri kita sendiri dengan arti kata nak pastikan hablum minan nafs ini, ya Allah, aku nak tahu ni, ya Allah. Maknanya apa dia? Supaya aku ni upgrade diri aku, ya Allah, daripada sebelum ni malas, daripada rajin. Gitu. Dengan diri kita kena buat perjanjian juga. Nampak? Tu dikata-kata apa dia? Dia disebut juga dalam di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, apa mafhumnya? Ayatnya bagaimana Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, antaranya ialah bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan erti kata ittaqullah haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, jangan kamu mati. Jangan kamu lepaskan dunia, jangan kamu tinggalkan dunia ini wa antum muslimun, malaikat kamu benar-benar Islam dan selamat. Ini yang diajar, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka apabila kita membicarakan nak berubah ini, nak melakukan perubahan ini, kita kena beramal lah. Kita tak cukup sekadar kita meletakkan satu keazaman. Antaranya kita kena banyakkan amalan. Amalan-amalan yang baik yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW ni banyak, tuan-tuan sekalian. Maka kita boleh ambil yang kita boleh amalkan, di antaranya apa dia? Amalan yang Nabi tak pernah tinggal. Amalan-amalan terbaik yang biasa dilakukan oleh Rasul junjungan kita Nabi SAW. Apa Nabi buat? Apa Nabi amal?
Antaranya adalah Nabi banyakkan zikrullah. Nabi banyakkan zikir, ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apabila kita ingat dalam apa jua sekalipun kita zikir-zikir ingat pada Allah, menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kita. Apa dia? Banyakkan zikir, ingat pada Allah. Yang kedua, banyakkan tilawatul Quran, baca Quran. Al-Quran ni dia akan menjadi teman pada kita, sama ada kita duduk atas dunia maupun kita lepas kematian. Tu kalau kita tengok bagaimana Al-Quran ini dia dapat memberi syafaat. Hadis daripada an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran yang kita baca ni tuan-tuan, di hari kiamat dia memberi syafaat kepada kita, memberi pertolongan. Banyak baca Quran, banyakkan kita melihat tafsir supaya kita ada pengajaran keisafan, serta kita melaksanakan segala apa yang disebut di dalam ayat Al-Quran tersebut bagi memastikan supaya kita hidup dalam keadaan dijaga dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala yang ketiga, memperbanyakkan istighfar, yakni kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaklah kita minta dengan Allah. Tu kalau kita tengok pasal istighfar ini boleh menggugurkan dosa-dosa kecil yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Kadang-kadang kan dosa-dosa yang kita tidak sempat nak bertaubat, dosa-dosa kecil, dengan beristighfar dia boleh menghapuskan. Nah, dosa besar tak boleh lah. Dosa besar dia kena bertaubat kan. Dosa-dosa kecil yang kita tidak sedari, maka dengan kita beristighfar, dengan kita banyak menyebut astaghfirullahalazim, kita menyesal, kita berjanji tak nak buat dah, bagai-bagai keadaan, maka dengan istighfar itu boleh menghapuskan dosa-dosa ataupun debu-debu dosa. Maka kalau kita tengok pasal istighfar ni, Rasulullah SAW di antara yang disebut banyak istighfar. Rasulullah SAW ini banyak mengucap kalimah astaghfirullahalazim. Banyak Nabi SAW beristighfar. Baru pasal nak share. Terima kasih akhi, ya Allah Rabbi. Ni sahabat ni, akhi Zakir. Ustaz selepas kuliah subuh tadi di Masjid Aminah Muhairi. Kebetulan ada masa Ustaz live duha sekejap. Baik, kita beristighfar ni, para jemaah sekalian, sidang para penonton yang hadir pada pagi ni. Kita istighfar ni, kalau kita tengok Rasulullah SAW, terima kasih akhi Zakir, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita tengok Nabi SAW ini yang banyak istighfar. Apa dia? Nabi banyak sangat istighfar. Kalau kita tengok daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, Rasulullah beristighfar satu hari hampir 100 kali. Bayangkan Nabi yang tidak ada dosa tu tuan-tuan sekalian, Nabi yang manusia maksum, kekasih Allah, Habibullah, yang disayangi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, satu hari beristighfar hampir 100 kali. Bayangkan kita yang banyak maksiat ini, yang tikerdil ini, yang lemah ini, yang hina ini, kenapa kita tak nak banyak istighfar? Iaitu kalau kita tengok amalan Rasulullah SAW ini memperbanyakkan istighfar. Memperbanyakkan kita menyebut kalimah astaghfirullahalazim, kita mohon keampunan. Nampak Nabi 100 kali tuan-tuan, para jemaah sekalian, 100 kali Nabi beristighfar satu hari. Kita kadang-kadang 10 kali pun kadang-kadang lambat liat, tapi Nabi 100 kali. Ini membuktikan kepada kita betapa Nabi SAW ini hamba Allah, antara contoh tauladan untuk kita menjadikan sebagai rujukan dalam kehidupan kita. Kalau kita nak rasa nak jadi mulia, nak jadi terbaik, kita ikut cara Rasulullah SAW. Nabi beristighfar hampir, ataupun setengah riwayat kata 70 kali Nabi SAW beristighfar satu hari. Cuba bayangkan kita tuan-tuan sekalian, kita beristighfar satu hari berapa kali? Cuba kita muhasabah diri, satu hari kita beristighfar berapa kali? Kalau kita beristighfar dalam satu hari, katakanlah lepas sembahyang, itu pun kadang-kadang kita ni tidak ada kekuatan. Tu Ustaz pesan kepada para jemaah sekalian, jangan kita lupa memperbanyakkan istighfar, kerana ini di antara
amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan istighfar. Tak cukup keadaan 3 kali, kerana kena ingat setiap istighfar yang kita ungkapkan, yang kita ucapkan itu akan menghapuskan dalam dosa-dosa. Dosa kita banyak kan? Istighfar kali pertama dapat mengampunkan dosa kita yang pertama, kali kedua dapat mengampunkan dosa kita. Kerana dosa kita tidak tahu di mana dosa kita. Kita tak tahu sejauh mana tebal dosa kita. Maka kita banyakkan istighfar, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah astaghfirullahalazim. Kita ada penyesalan. Ya Allah, aku ni lemah. Ya Allah, aku ni hina. Ya Allah. Supaya kita nak pastikan kita ni dalam keadaan di hidup kita diberkati dan hidup kita ni dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni di antara pesanan dan amalan Rasulullah, banyak istighfar. Jangan kita lupa istighfar. Senantiasa memperbanyakkan, supaya istighfar kita tadi akan menjadi ataupun menyelamatkan kita daripada terkena segala debu-debu dosa, debu-debu maksiat dan sebagainya. Boleh memperbanyakkan istighfar serta memperbanyakkan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita selamat hidup kita di dunia, apatah lagi kita di hari akhirat. Barulah kita selamat hidup kita dalam keadaan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah di antara yang diajar oleh Nabi, yakni banyak beristighfar. Boleh insya-Allah yang sedang menonton live boleh tarik dan boleh share, insya-Allah. Mudah-mudahan perkongsian tazkirah duha pada pagi ini, apa azam anda tahun baru, maka kita pastikan keazaman kita ini tidak lari daripada hakikat sebenar kita. Kita tidak lari daripada landasan yang sebenar kita, supaya kita pastikan kita duduk dalam keadaan menepati segala perintah dan segala apa yang disuruh oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang para penonton yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ustaz sebut mengenai banyakkan istighfar. Yang pertama, banyakkan zikrullah. Yang kedua, banyakkan tilawatul Quran. Yang ustaz sebut tadi kan? Banyakkan zikr, banyakkan kita ingat Allah, banyak baca Quran, banyak memahami tafsir. Yang ketiga, banyakkan istighfar. Yang keempat apa dia sidang para penonton sekalian? Yang ketiga apa dia? Yang keempat apa dia? Banyakkan disebut oleh Nabi SAW. Antaranya ialah banyakkan dengan erti kata zikrul maut. Apa dia? Banyakkan kita zikrul maut, mengingati kematian. Apa dia? Banyakkan kita mengingati kematian. Kerana mengingati kematian ini akan hilang kelazatan. Apa dia? Akan hilang kelazatan. Nampak? Mengingati mati ni dengan mendorong untuk kita buat bekalan menuju hari akhirat. Kita ingat pada mati ni mendorong untuk kita buat persiapan untuk menuju hari akhirat. Hari yang mana kita akan ketemui sekali seorang. Apa dah? Hari akhirat ni semua orang akan merasai. Cuma kita tak tahu bila masa dia, di mana kita tak tahu. Itu bergantunglah pada rezeki kita. Kalau umurnya yang panjang, kita akan dapat. Tapi apabila umurnya kita yang pendek, maka Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Nescaya kita dalam keadaan pada masa tu tak ada guna dah. Tu kalau kita nak banyakkan dapat pahala masa kita hidup ni lah, kita memperbanyakkan mengingati kematian. Kerana Nabi SAW bersabda kan apa dah? Antara orang yang mengingati mati ini, al-hazimul lazati, ia boleh menghilangkan kelazatan. Menghilangkan kelazatan dunia orang mengingati mati ni. Orang mengingati mati ni boleh hilang kelazatan dunia. Kalau kita rasa kita ni sangat tomok pada dunia, nak suruh ada kelazatan, maka pastikan kita duduk dalam keadaan mengingati mati. Nampak? Bukan mengingati mati dengan erti kata kita tidak ambil urusan dunia, bukan macam tu. Tapi kita tahu kita ini mesti berbekalkan dengan, orang panggil apa dia? Persiapan untuk menuju kematian. Apalah? Persiapan untuk menuju saat kematian. Kalau kita ada persiapan, insya-Allah kita akan selamat bukan sekadar di dunia, bahkan kita akan selamat juga di hari akhirat.
Nampak? Apa dia disebut tadi? Yang keempat, banyakkan kita mengingati mati. Banyak kita ingat pada mati. Bukan dengan erti kata kita tinggal dunia, tidak, tetapi ingat kematian itu menyebabkan hilang kelazatan sifat tomok kita dengan dunia. Tu insya-Allah lah, dengan adanya peringatan ini kita akan selamat. Dengan erti kata lain juga, dengan kita ingat pada mati ni, kita akan berada dalam keadaan, orang panggil apa dia? Senantiasa buat preparation. Tak adalah kita duduk dalam keadaan orang panggil zon selesa sangat. Selesa sangat sampai kita tidak menunaikan tanggungjawab, sampai kita tidak laksanakan perintah Allah. Ini yang kita perlu. Kita perlu apa dia? Kita perlu faham dan kita perlu jaga supaya kita supaya kita ini tidak lari daripada landasan yang sebenar. Nampak? Apa dia kata? Banyakkan kita mengingati zikrul maut, mengingati mati. Nampak? Itu yang keempat. Manakala yang kelima, apa dia? Banyakkan kita memberi, dengan erti kata sebarkan salam. Antara amalan Rasulullah SAW ialah mendatangi kepada suatu kelompok, kepada tempat, suatu kabilah. Apa Nabi buat? Afsyus salam. Nabi mendahulukan salam. Tu kalau kita datang, kita dahulukan salam. Kita datang, kita mendahulukan salam. Maka ini di antara amalan Nabi SAW. Apabila kita mendahulukan salam ni, tuan-tuan, menyebabkan apa dia? Kita akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap, saya ada panggilan ni jap, insya-Allah. Assalamualaikum. Baru balik. Apa je? Satu pertama dengan hari Isnin keempat. Tak ada dah tu je. Ustaz dah ada dah. Tak boleh, dah ada jadual kat lain. Tak apa, Ustaz nak ambil hari Sabtu pertama tu. Boleh je Ustaz ambil je, tak apa je. Ustaz ambil sebab ana dah ada 2 kali situ tu. Tak dapat lah, ana memang lain ada tepat kan. Okey Ustaz Okey, Assalamualaikum. Okey, baik, tersambung sikit lagi insya-Allah. Betul lah ada call tadi, minta maaf semua. Baik, kita tengok bagaimana Nabi SAW memesan pada kita. Apa dia disebut? Apa dia? Memperbanyakkan ataupun memberi salam. Afsyus salam. Jumpa dengan orang, bagi salam. Jumpa dengan orang, kita kata apa dia? Mesti bagi salam. Ini antara Nabi SAW. Kerana Nabi apabila mendatangi ke Madinah, benda ni disaksikan oleh pendeta Yahudi di Madinah yang bernama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni, dia pernah bersaksi, dia pernah melihat Rasulullah SAW apabila sampai di Madinah, apa Nabi buat? Nabi mendahulukan salam, Nabi afsyus salam, Nabi sampai ni Nabi memberi salam. Maka kita diajar oleh Rasulullah SAW, kita memberi salam, yakni dengan kita melontarkan ataupun memulakan dengan salam. Kalau boleh kita jangan sampai orang lain bagi salam, kita dulu bagi salam pada orang. Nampak? Maka dengan cara kita memberi salam itu sebenarnya kita mendoakan. Sebab salam tu sendiri kan ada kebaikan dia. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat kamu. Nah, maknanya kita doakan untuk sahabat kita. Maka sahabat kita pun doa juga, waalaikumsalam, atas kamu juga diberi keselamatan. Tu apabila kita membiasakan dalam diri kita ni para jemaah sekalian, afsyus salam, dengan salam ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala menjaga, bahkan kita diberi oleh Allah dengan erti kata ganjaran pahala dan diberi hubungan yang baik, silaturahim yang baik. Tu Nabi menyebutkan
banyak kita memberi salam, memulakan dengan perkataan kita dengan afsyus salam, dengan kita melontarkan dengan sebutan salam. Nampak? Ini di antara yang diajar oleh Nabi SAW. Kita banyakkan memberi salam kerana ini di antara amalan yang mulia. Sebelum kita berbicara dengan benda-benda lain, kita mula dulu dengan salam, kerana ini di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan mulakan lain daripada salam. Kita jangan duduk sembang benda lain lagi. Jumpa dia terus kita bagi salam, maka kita susulilah dengan perkataan-perkataan yang baik. Kerana di dalam Islam ni dia ada adab. Islam ni dia ada adab, dia ada etika di dalam Islam. Bagi memastikan adab dan etika ini berjalan dengan baik, tak ada cara lain melainkan kita kena ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana cara Nabi adalah cara yang paling terbaik. Contoh Nabi adalah contoh terbaik, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antara yang disebut sebagai qudwatun hasanah, uswatun hasanah. Nampak? Adalah contoh yang paling terbaik untuk kita buat ia sebagai rujukan, untuk sebagai tauladan dalam kehidupan kita. Banyak memberi salam. Berapa dah tadi? Zikrullah, baca Quran, banyakkan istighfar, banyakkan selawat pada Nabi, banyakkan memberi salam. Yang keenam, yang ketujuh apa dia? Yang ketujuh, banyakkan menghadiri majlis ilmu ataupun majlis zikir. Banyakkan menghadiri majlis ilmu. Maksudnya apa dia? Banyakkan kita membina, apa dia, di antaranya adalah mencari medan-medan ilmu untuk kita menambah pengetahuan. Nampak? Banyakkan menghadiri majlis ilmu kerana kita senantiasa, orang panggil apa dia, bersemangat untuk belajar. Dia belajar ni dia tidak ada penhujung. Dia belajar dalam ilmu ni, terutamanya ilmu kita dalam agama ni, dia tidak ada penhujung. Mesti kita belajar. Dia tidak ada istilah kita penat. Mesti kita perlu meneruskan pembelajaran. Dia tidak ada istilah kita pencen dalam menuntut ilmu agama ni. Mesti kita teruskan. Kerana makin lama kita cari ilmu, sebenarnya menampakkan kita ni sebenarnya banyak tak tahu. Tu kadang-kadang kita ni kadang-kadang malas menuntut ilmu kan. Sebenarnya tu adalah di antara yang disebut gangguan-gangguan daripada iblis. Sebenarnya syaitan dia tak suka orang mengaji ni. Dia tak suka manusia ni jadi takut pada Allah. Ini perangai iblis. Kerana apabila seseorang itu belajar, seseorang itu menuntut ilmu ataupun keluar daripada jahil, maka iblis tak akan senang dengan orang macam ni. Kadang-kadang kita tengok nak mujahadah dengan menuntut ilmu ni adalah perkara yang mana bukan mudah. Ia adalah perlu kepada kesabaran, perlu kepada kekuatan. Dia perlu kepada, dia panggil apa dia, jati diri yang kuat. Kita berazam dalam diri kita, ya Allah, aku nak menuntut ilmu, ya Allah. Aku nak belajar ilmu, ya Allah. Aku nak keluar daripada tak tahu, daripada jahil kepada tahu, daripada buat maksiat kepada buat kebajikan. Ini di antara yang diajar oleh Nabi SAW. Apa dia? Membanyakkan menghadiri majlis ilmu, kuliah-kuliah pengajian, kuliah-kuliah, majlis-majlis zikir, majlis mengingati Allah, majlis membesarkan Allah. Jangan kita berkira-kira. Ni kadang-kadang kan, ada setempat tu kadang-kadang dia suka masjid dan surau tak ada majlis ilmu, ada juga. Ini manusia yang mana kalau kita tengok, yang mungkin kefahaman dia tentang agama tu ada agak kurang. Majlis ilmu tak ada, dia rasa gembira. Sebenarnya apabila seseorang itu gembira apabila majlis ilmu tak ada, sebenarnya kegembiraan itu bukan sebenarnya hakiki lagi. Dia adalah di antara kegembiraan yang disokong ataupun kegembiraan yang ada unsur yang disebut bisikan-bisikan iblis. Iblis tak suka majlis ilmu. Iblis tak suka majlis ilmu. Iblis tak suka orang yang pandai dengan ilmu, majlis ilmu, orang yang keluar daripada jahil. Iblis tak suka. Iblis lebih suka seorang tu yang tak mengaji. Iblis lebih suka seorang tu duduk saja-saja je. Iblis perangai dia tidak akan, dia memastikan supaya manusia tidak mentaati perintah Allah. Tu Allah Ta'ala sebut apa dia dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu mengikut perangai syaitan ni. Kerana pada innahu lakum aduwwum mubin. Kerana syaitan ini adalah
kesesatan yang paling nyata. Ia adalah sesat yang jelas. Tu kita jangan mengikuti iblis dan syaitan, jangan. Tu kadang-kadang majlis ilmu ni, kita duduk di dalam halaqah majlis ilmu tu pun diberi pahala. Tidur dalam majlis ilmu pun dapat pahala. Tidur dalam majlis ilmu tu kadang-kadang apabila kita mengajar, ustaz mengajar masjid surah, kita kata tidur dalam majlis ilmu pun dapat pahala, maka pakat tidur semua pula. Jangan macam tu lah. Mentang-mentang kata tidur di dalam majlis ilmu dapat pahala, semua tidur. Jangan. Jangan macam tu, tapi ambil manfaat. Tapi nak ceritanya, halaqah majlis ilmu itu adalah majlis yang diberkati, majlis yang disukai, satu tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni halaqah ataupun majalisul ilm. Majlis ilmu tu kita kena memperbanyakkan, kita menghadiri majlis ilmu. Yang ketujuh, banyakkan kita mempelajari. Kenapa dia, tuan-tuan sekalian? Orang yang mencari ilmu ini akan diangkat oleh Allah dengan beberapa kedudukan. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sudah pasti jawapannya tak sama. La ya'lamun, tidak akan tahunya, tak sama. La yastawi, tak sama. Tak sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Mana sama orang yang tahu dengan orang yang jahil. Tu kalau kita tengok, orang yang berilmu ni, dia akan bertindak berdasar kepada ilmu pengetahuan. Orang yang jahil, dia akan bertindak dengan kejahilan. Wal-iyazubillah. Kesan daripada tindakan orang yang jahil ini, apa akan berlaku? Mereka akan buat keputusan mengikut apa yang mereka kehendaki. Itu yang kita paling takut, tuan-tuan sekalian. Yang paling kita bimbang. Tambah pula kita nak duduk berazam, duduk di tahun baru ni. Kalau boleh kita nak kita ini senantiasa berada di dalam halaqatu zikrullah ataupun majalisul ilmi. Terutamanya ilmu yang berkaitan dengan ibadat-ibadat solat kita, ilmu yang berkaitan dengan amalan-amalan wajib kita. Tu ustaz nak menyentuh dalam soal ilmu yang menjadi kewajipan pada kita dalam soal ilmu tentang solat. Solat kita ni antara perlu kepada ilmu yang betul-betul jelas, dengan ilmu secara soreh. Tak boleh kita hanya sekadar tahu macam tu je, tak boleh. Dia mesti mempelajari. Nah, dia mesti dengan cara kita berguru. Innamal ilmu bitta'allum. Mesti kita cari guru, mesti kita rujuk kepada guru untuk kita mendapat kesohihan ilmu tersebut. Jangan kita main bedal je kadang-kadang kan, main rembat je kadang-kadang kan. Ini antara kebimbangan apabila kejahilan menguasai diri manusia, menyebabkan dia rasa seronok. Dia seronok dah diri dia ni, tanpa ada ilmu dia rasa seronok. Itu yang antara penyakit yang bahaya. Lebih bahaya daripada penyakit COVID coronavirus ataupun COVID-19. Ayat tu kita kena jaga betul-betul. Apa dia? Kita senantiasa memperbanyakkan menghadiri majlis ilmu, dengan mengerti kata senantiasa kita kena belajar lah. Kena sentiasa kita membiasakan diri kita dengan mempelajari ataupun berada di dalam halaqah majalisul ilmi. Nampak? Mudah-mudahan kalau kita belajar, duduk dalam majlis ilmu tu menyebabkan apa dia? Kita rasa kita ini adalah hamba yang lemah, yang hina. Kita kerdil sebenarnya. Kita tak ada apa sebenarnya. Kita lemahnya sebenarnya. Ini adalah menyebabkan kita rasa kita ini antara hambanya yang benar-benar mengharapkan yang disebut keampunan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, makin ramai. Terima kasih akhi Zakir. Tu kalau ustaz nak pesan kepada para jemaah yang berada dalam keadaan menonton live, selain daripada kita berkongsi, jangan lupa juga bahawasanya saat kita berada dalam majlis ilmu ni, bukan sekadar secara fizikal, walaupun hari ni dengan kecanggihan di alam maya kita buat secara online ni, sebenarnya ia termasuk daripada majlis memperingati Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkongsian share tuan-tuan, itu pun termasuk daripada menyokong perkara yang baik. Kita manfaatlah segala kebaikan, kemudahan yang Allah Ta'ala bagi pada kita ini kepada perkara yang baik. Kadang-kadang kita benda yang baik ni kadang-kadang kita nak buat secara umum, secara keseluruhan tak boleh. Tak boleh, sebab kita tahu kita tak mampu kadang-kadang. Tak.
Dia sebut apa dia? Ma la yudraku kullu la yatruku jullu. Kenapa? Benda yang kalau kita tak mampu buat kesemuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Ma la yudraku kullu la yatruku jullu. Jangan kita buat, tak boleh mampu buat semua, jangan kita tinggalkan semua. Itu yang disebut lah ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Apa dia? Jangan kita, kalau tak mampu nak buat kesemuanya, jangan kita tinggal semuanya. Tak mampu nak zikir 1000 kali, tak mampu nak zikir 500 kali, tak mampu nak zikir 1 kali, zikir walaupun 10 kali. Nampak macam tu. Tak mampu duduk dalam majlis ilmu seminggu straight 7 hari, duduklah paling kurang 5 hari ataupun 6 hari. Jangan tidak hadir langsung dalam majlis ilmu. Jangan tak hadir langsung dalam program wacana ilmu. Jangan tak hadir langsung dalam majlis zikrullah. Jangan. Hati kita ni jadi mati. Apabila hati mati, kita akan rasa kita akan rasa gembira kalau kita tidak datang ke rumah Allah. Biasa ada orang tak datang masjid, tak datang rumah Allah, tak datang solat berjemaah, dia tidak rasa apa-apa. Ini bahaya. Ini antara penyakit yang bahaya ni. Nampak? Bahkan kita kena rasa, kalau kita tak datang majlis ilmu, kita rasa kita kosong. Seolah-olah macam kita tidak bermaya. Masalah macam kita tak kena lagi sarapan pagi, contoh. Itu yang perlu kita faham. Apa maknanya yang ketujuh? Banyakkan kita menghadiri majlis ilmu bersama dengan para alim ulama, majlis zikir yang banyak berzikir mengingati Allah, majlis yang berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majlis yang senantiasa memuji Nabi, majlis yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk daripada orang yang nak bercita-cita, berazam untuk berubah. Nampak? Ini di antara yang diajar oleh Nabi SAW. Baik, yang ke-8 antaranya ialah memperbanyakkan doa. Berazam dalam diri kita, kita nak memperbanyakkan doa. Apa dia? Nak memperbanyakkan doa, munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mengadu masalah kita kepada Allah. Nampak? Sebenarnya tuan-tuan sekalian, para jemaah, para penonton yang dirahmati oleh Allah, apabila kita sebut dalam soal kita berdoa dan munajat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat bangga dengan sifat hamba dia. Antaranya Allah Ta'ala berbangga dengan hambanya yang senantiasa meminta dengan Allah. Allah Ta'ala berbangga dengan hambanya yang senantiasa memohon dengan Allah. Allah Ta'ala bermegah dengan hambanya yang senantiasa menangis kerananya. Nampak? Tu kalau kita tengok di dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini turun ketika mana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana hubungan keadaan Allah dengan aku ni? Bagaimana kalau dia dekat, perlu ke aku merendahkan suara? Kalau dia jauh, perlu ke aku melontarkan suara yang kuat? Perlu ke aku menjerit? Perlu ke aku menggunakan suara yang tinggi? Maka Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, apa dia? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa dia? Ya Muhammad, jikalau hamba-Ku bertanya kepada aku tentang aku, hubungan bagaimana aku dengan dia, kamu bagi tahu hamba-Ku fa inni qarib. Aku sangat hampir dengan dia. Aku sangat dekat dengan dia. Aku sangat, memang jarak aku dengan dia begitu hampir, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan sebab Allah Ta'ala hampir dekat dengan kita ni, tuan-tuan sekalian, apa perlu kita buat? Ujibu da'watad da'i iza da'an. Kamu bagi tahulah ya Muhammad kepada hamba-Ku supaya mohon pada aku, minta apa yang dia nak, aku akan mustajabkan. Falyastajibu li, aku mustajabkan, aku beri. Kita minta je dengan Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala sifat dia adalah maha kaya. Sifat dia adalah pengasih penyayang, rahmah rahimnya Allah. Allah Ta'ala mampu untuk beri kepada siapa yang dia kehendaki. Tambah pula kita hambanya yang bertakwa, yang meletakkan keazaman untuk berubah, lagilah Allah Ta'ala cepat nak bagi kita segala permohonan. Kita minta sebanyak-banyak dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah, ya Allah, aku nak jadi hamba-Mu yang bertakwa. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang taat perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang benar-benar ya takut pada dosa-Mu, ya Allah. Minta dengan Allah. Jangan kita minta selain daripada Allah. Minta sebanyak-banyaknya dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan beri.
dan Allah Ta'ala akan memakbulkan segala permohonan kita. Apa dia? Minta dengan Allah. Allah Ta'ala sebut, falyastajibu li, aku akan mustajabkan permohonan hamba-Ku. Apa maknanya? Allah Ta'ala akan beri apa yang kita nak, insya-Allah, dengan izin Allah. Cuma kita kena sabarlah sikit. Kita kena banyak sabarlah. Jangan kita mudah give up, jangan kita mudah fed up, jangan kita mudah stres. Jangan, kita mesti sabar dengan segala permohonan yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Kita kena sabar dengan permohonan, sabar dengan dengan menunggu nikmat yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Jangan kita tergesa-gesa sampai kita buat keputusan melulu. Jangan. Sesungguhnya sabar itu nisful iman, kata Nabi SAW kan. As-sabru minal iman, as-sabru nisful iman. Nampak, kalau kita kata kita orang beriman ini mesti kita sabar. Fasabrun jamil, sabar itu adalah cantik. Nampak tu, kalau kita tengok benda ni adalah satu seruan daripada Nabi SAW supaya kita memperbanyakkan, supaya kita terus meningkatkan kesabaran. Tamu-tamunya kita duduk di akhir zaman ini. Kalau kita tidak ada kesabaran yang tinggi, para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengangkat kedudukan manusia. Allah Ta'ala tidak memuliakan hamba-Nya. Allah Ta'ala tidak menjadikan seorang itu menjadi lebih mulia ketinggian dia kalau kesabarannya masih di tahap yang lama. Itu kita berazam dalam diri kita di bulan ataupun pada awal Muharram ini untuk kita meningkatkan kesabaran. Terutamanya sabar kita di dalam di dalam menuruti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kita buat perintah Allah, mesti sabar, kita mesti berada pada tahap yang terbaik. Kita jangan ada perasaan give up, kita jangan perasaan malas, kita jangan ada perasaan kita tak seronok, jangan. Kerana kesabaran inilah yang akan menentukan, yang akan memberi jaminan kepada kita untuk kita mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia? Kena banyakkan sabar. Kita minta dengan Allah, kita munajat pada Allah. Nampak? Memang betul doa Nabi Musa AS tu kan. Tu kadang-kadang kita banyak baca dalam sejarah kan. Banyak kita baca dalam sejarah, tetapi kenapa kita kadang-kadang tidak menjadikan sejarah itu sebagai, orang panggil apa dah, contoh tauladan untuk kita terus istiqamah, untuk kita terus mengamalkan ataupun terus membudayakan dengan kita berdoa. Kerana kita tahu dengan kita membudayakan berdoa ini, Allah Ta'ala akan bagi. Nah, kita membudayakan kerana kita nak pastikan supaya kehidupan kita ini duduk dalam keadaan yang mana diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak nak lepas ni kita hanya sekadar mengaku dirinya, ini aku hamba Allah, aku ini akhafullah, takut pada Allah. Tetapi kadang-kadang kita dengan Allah ni tidak berapa, orang panggil apa dia, buat amalan sekadar orang panggil melepas batuk di tangga je. Jangan. Kita pastikan supaya dia Allah, lepas ni aku nak buat amalan ini benar-benar ikhlas kerana-Mu. Meletakkan satu keazaman, sebab munajat kita ni, permohonan kita dengan Allah ini senantiasa akan mendapat tempat di sisi Allah. Cuma kadang-kadang, biasalah lambat kadang-kadang dapat kita minta tu. Allah Ta'ala lebih tahu dan kemampuan kita. Kita jangan menghukum, jangan kita membuat andaian nilaian sendiri. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi pada aku lagi ni? Kenapa Allah Ta'ala tak mustajab lagi ni? Sebenarnya Allah Ta'ala lebih tahu apa yang ada dalam diri hamba-Nya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tahu apa yang layak bagi diri hamba-Nya. Kita tak layak untuk nak buat satu andaian bukan-bukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kita hamba yang lemah, kerana kita mengharapkan yang disebut pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala yang disebut dengan kesembilan, yang antara yang disebut apa dia tadi? Yang ketujuh, yang ke-8, memperbanyakkan di antaranya apa dia? Bersedekah. Yang tu kita kena amal lah. Siapa dia nak berkat rezeki, bersedekah. Siapa dia nak murah rezeki, kena bersedekah. Nah, sedekah ni menjadi tunjang kekuatan kepada umat Rasulullah SAW. Kena ingat orang yang melakukan sedekah, orang yang berinfak, takkan fakir. Nabi SAW bersabda di dalam satu hadis, ma naqasal mal min sedekah. Tidak akan mengurangi walaupun sedikit harta dengan sebab bersedekah. Jangan kita lokek lah. Jangan kita berkira lah. Jangan kita berkira. Dalam sedekah ini jangan berkira-kira, jangan lokek. Ma naqasal mal min sedekah.
Tidak akan mengurangi walaupun sedikit daripada harta dengan sebab sedekah. Kena amal sedekah. Siapa dia nak berkat, murah rezeki, panjang umur, mati dalam keadaan yang baik, duduk dalam keadaan yang mulia, pastikan kita membudayakan sedekah. Kalau kita tengok kan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dapat turun ayat ini bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talhah apabila mendengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun dibacakan oleh Rasulullah SAW daripada wahyu turunnya, maka Abu Talhah menginfakkan harta dia. Dia bagi pada Nabi SAW. Kebun tamar yang dimiliki oleh Abu Talhah yang bernama Bayraha beri pada Nabi SAW. Betapa Abu Talhah menyahut seruan ayat lan tanalul birra, kamu tidak akan mencapai darjat sebenar-benar baik sehingga mana kamu sanggup menginfakkan harta yang kamu sayang. Harta yang kamu paling sayang, kamu tak sanggup nak infak, kamu jangan fikir kamu mencapai darjat kebaikan. Itu kalau kita tengok betapa para sahabat Nabi ni cukup dekat, bagaimana apabila turunnya ayat, turunnya segala pesanan mengenai motivasi tentang infak ini, maka mereka terus menginfak, mereka tak tunggu lama. Ini sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menggunakan ruangan, dia menggunakan kesempatan untuk dia berinfak untuk mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sedekah, kita pastikan di antara orang yang terdekat dengan kita. Pastikan orang terdekat dengan kita mencukupi sebelum kita menolong orang lain, tolong bantu orang keluarga kita dan sebagainya. Kadang-kadang yang berlaku hari ini, kadang-kadang kaya dikuasai oleh kekayaan ini, terkadang kita tamak dengan harta kekayaan sampai kita lupa terkadang kan ini di antara ujian dan musibah yang diberi oleh Allah kepada orang yang kaya ni kadang-kadang, wal iyazubillah. Itu bagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, pastinya kita dalam keadaan bersedekah dan amalkan budaya ini kerana ia adalah di antara amalan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita praktikkan balik supaya kita nak pastikan kehidupan kita ini benar-benar mendapat mardatillah. Bagaimana yang kesembilan sebelum kita mengakhiri, memperbanyakkan amalan sunnah. Amalan sunnah ni jangan tinggal para jemaah sekalian. Amalan sunnah ni jangan tinggal. Amalan sunnah ni kalau boleh kita pastikan, jangan kita biarkan amalan sunnah ini duduk dalam keadaan yang disebut sebagai orang panggil sekadar kita tahu je tapi kita tidak laksanakan. Jangan kita buat macam tu. Jangan kita buat macam tu. Pastikan amalan sunnah kita buat, pastikan amalan sunnah jangan tinggal, pastikan amalan sunnah diamalkan. Jangan kita buat amalan punah pula. Amalan punah tu ditinggalkan. Amalan yang tidak ada di dalam Islam kita tinggalkan. Jangan buat amalan-amalan yang membawa kepada kerosakan. Jangan. Memperbanyakkan amalan sunnah. Antara amalan sunnah ni banyak para jemaah sekalian. Banyak sangat amalan sunnah ini terkadang kita tak mampu nak menunaikan. Macam Ustaz sebut tadilah. Ma la yudraku kullu la yatruku julluh. Tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semua. Ambil sebahagian yang kita mampu, yang mana je kita mampu. Contoh yang mana bagi saya adalah anda kemampuan kita, ini boleh kita amalkan walaupun kita rasa agak sukar, tapi sebenarnya dia adalah senang bagi orang yang senantiasa buat. Antaranya apa dia amalan sunnah yang kita boleh hidupkan kembali, ialah di antaranya ialah solat sunat. Solat sunat. Solat sunat yang kita kata solat sunat yang mana mengiringi solat fardu. Solat sunat yang disebut dengan sunat rawatib. Ya, kita boleh laksanakan solat sunat rawatib. Ada rawatib qabliyah, ada rawatib ba'diyah, yang mana diajar oleh Nabi SAW. Kita buat solat-solat sunat. Yang mana solat-solat sunat yang kita buat ini sebenarnya yang akan menjadikan ataupun termasuk daripada kita ini menghidupkan sunnah Nabi SAW. Jika kalau kita tinggal amalan sunnah ini, siapakah kita yang untuk berhak ataupun nak apply, untuk kita layak nak mendapat syafaat Rasulullah SAW? Tu kalau boleh amalan sunnah ini jangan kita ketepikan. Teruskan momentum ini, amalkan. Jangan kita bazirkan masa
Antaranya kita boleh buat solat sunat. Antaranya apa dia? Sebelum subuh kita boleh buat 2 rakaat. 2 rakaat sebelum kita sembahyang subuh, kita boleh istiqamah amalan ini. Kita solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Sabit bagi hadis Nabi SAW, raka'ataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fiha. Apa dia kata Nabi? 2 rakaat sebelum kita sembahyang subuh, kita buat solat sunat 2 rakaat, khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isi dunia. 2 rakaat qabla subhi. 2 rakaat sebelum kita sembahyang subuh. Bukan 4 rakaat, bukan 6 rakaat. 2 rakaat pun memadai dah. Tapi kalau boleh lebih lagi, alhamdulillah. Nah, boleh lebih lagi molek. Tapi boleh buat 2 rakaat memadai dah. Antaranya apa dia? Solat sunat yang mengiringi solat fardu. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur ini antara amalan yang diamal oleh Rasulullah SAW. Bagaimana hadis daripada Ummu Habibah Ramlah binti Sufyan radhiyallahu anha. Katanya Rasulullah SAW bersabda, 4 raka'atin qabla zuhri wa ba'da zuhri haramahun nar. Siapa dia yang solat 4 rakaat, antaranya solat sebelum zuhur, solat sunat, yang disebut dengan qabliyah, bagaimana ganjaran yang Allah Ta'ala beri pada dia? Haramahun nar. Dia haram daripada memasuki api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita boleh buat. Boleh buat, tuan-tuan para jemaah sekalian. Kita boleh laksanakan solat sunat tersebut. Ya, jadi kita tak nak sana kerana keperasaan malas kita tu menghantui ataupun duduk dalam diri kita. Tapi kalau kita boleh laksanakan, maka kita berjaya menguasai sifat malas itu namanya hijrah juga. Salah satu hijrah juga. Kita dapat menguasai diri kita daripada dikuasai oleh iblis laknatullah. Dikuasai oleh nafsu jahat. Maka kita kontrol supaya diri kita ini berada dalam keadaan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pastikan supaya diri kita juga berada dalam keadaan Allah Ta'ala campurkan perasaan halawah. Apa makna halawah? Yakni ada kemanisan di dalam kita beribadah. Ada halawat, halawatul iman, perasaan manis kita dalam ibadah, rasa seronok dalam ibadah, seronok majlis ilmu, seronok kita zikir dan sebagainya. Ini yang perlu kita ada. Kerana apa dia? Kerana dengan sebab kita melakukan amalan sunnah Nabi, di antara yang Ustaz sebut tadi ialah melakukan puasa sunat, puasa antaranya solat sunat, puasa sunat yang kita boleh lakukan antaranya puasa sunat Isnin Khamis, puasa mingguan, ada puasa bulanan, hari-hari putih, ada puasa tahunan. Banyak puasa-puasa yang kita boleh laksanakan demi untuk kita mencapai kedudukan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu kita akan perolehi jika mana kita faham. Semua itu kita akan dapati jika mana kita faham. Tapi kalau kita tak faham kelebihan ini, maka kita nak laksanakan agak rumit, agak payah. Nah, itu bagaimana kalau kita melihat para as-salafus soleh dahulu, bagaimana kita tengok dulu dia rentatan daripada tarbiyah Rasulullah SAW. Artinya kalau kita tengok siapa dia, para sahabat Nabi SAW yang kuat beribadah. Bagaimana sahabat Nabi walaupun dijamin syurga, mereka ini tetap beribadah dengan penuh rasa keyakinan. Walaupun dijamin syurga, para sahabat dijamin syurga ni, dia tidak miss. Walaupun jaminan syurga daripada Nabi. Contoh yang berlaku, Nabi SAW memetik para sahabat 10 orang masuk syurga. Sahabat ni tak pernah miss beribadah. Bahkan mereka upgrade. Walaupun Nabi tahu dah, kamu ni, walaupun dia dah tahu dah dia ni dimasuki ke dalam syurga, tetapi dia senantiasa beribadah tidak henti-henti. Kenapa? Ini di antara yang disebut apa dia, jiwa dan semangat para sahabat. Selain daripada mereka ikut cara Nabi, kenapa? Selain daripada mereka juga duduk dengan keadaan tak apa dia. Saya seorang ke tak dengar? Suara tak dengar pula. Suara saya tak dengar ke? Saya nak habiskan satu lagi. Saya tak dengar ke suara saya akhir? Tak ada suara. Cuba Akhil Zakir cuba cek suara. Ustaz nak dengar ada suara tak? Adakah suara saya tak dengar? Ataupun mic problem? Para sahabat dijamin. Ada. Untuk makluman 80 orang yang sedang live ni, suara saya ada insya-Allah. Nampak? Dengar Ustaz, terima kasih. Bagaimana kalau kita tengok, walaupun para sahabat 10 orang ni layak masuk syurga, tetapi para sahabat ni tidak pernah miss dalam ibadah. Tak miss dalam ibadah. Dia teruskan ibadah.
Maknanya mereka tidak terhenti sekadar mereka menunaikan kewajipan solat saja. Mereka memperbanyakkan infak, mereka memperbanyakkan bertanya Nabi, mereka menuntut ilmu, belajar dengan Rasulullah. Ini di antara amalan Rasulullah SAW, amalan para sahabat dengan Ustaz. Terima kasih Ustazah Atiyah. Begitu para sahabat bersemangat. Kita ni jauh daripada para sahabat, bukan para tabi'in. Kita ini adalah umat Nabi yang duduk terakhir dah. Umat yang duduk dalam zaman fitnah kan. Tapi kenapa kita kadang-kadang dalam soal ibadah tu kita malas, dalam keadaan kita nak beramal dalam keadaan malas. Tu apabila kita masuk kepada tahun baru hijrah ni, Ustaz pesanlah pada diri Ustaz sendiri, kita buatlah transformasi perubahan. Antaranya memperbanyakkan balik amalan-amalan sunnah Nabi SAW. Antaranya kadang-kadang solat-solat sunat tu kita pastikan ada penambahan. Selain daripada solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah, solat sunat mutlak, solat sunat malam, solat sunat duha, solat sunat tahajud dan sebagainya. Kadang-kadang benda ini adalah antara amalan yang mana Allah Ta'ala bermegah dan bangga dengan hamba-Nya, sehingga di dalam hadis kudusi Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, aku bermegah-megah dengan hamba-Ku yang mana di waktu saat orang lain sedang tidur, dia bangun beribadah, dia bangun sujud, dia bangun menangis kerana takut padaku. Maka aku bersaksi dan aku berjanji, aku tidak sabar untuk bertemu dengan hamba-hamba-Ku yang jenis macam ni. Para malaikat Allah bersaksi, Allah Ta'ala mengajak para malaikat. Ini menandakan kepada kita bahawasanya amalan-amalan sunnah ini amalan yang mana yang berkait dengan amalan Rasulullah SAW. Ia adalah ganjaran yang besar. Dia adalah mendapati yang disebut dengan pahala ganjaran yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebaik-baik ganjaran. Ini yang di antara amalan yang diajar oleh Rasulullah. Bersempena kita berada dalam bulan Muharram ini, bagaimana kita masuk kepada tahun baru hijrah ini, kita berjanji dengan Allah, berjanji dengan diri kita sendiri, berjanji kita bahawasanya aku nak buat perubahan daripada tahun lepas kepada tahun ni, dan keadaan tahun ini aku nak paling buat yang terbaik. Dan kita pastikan kita ini termasuk daripada orang yang mana duduk dalam keadaan mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai yang terakhir, Akhi Zakir dan para sahabat yang menonton semua, terima kasih pada Akhi Zakir yang share pada pagi ni. Ustaz nak berkongsi penutup pada pagi ni dengan kesempatan di dalam tazkirah duha kita. Apa azam anda tahun baru hijrah? Sudah pasti jawapan kita berazam untuk jadi mukmin yang kuat. Apa dia? Al-mu'min qawi. Mu'min qawi khairun minal mu'min da'if. Mukmin yang kuat tu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Apa makna kuat di sini adalah mukmin qawi adalah mukmin yang mana kuat di segi amalan. Bukan mukmin yang kuat tadi mukmin yang kuat main gym, bukan kuat main body, tidak. Bukan mukmin kuat tadi mukmin yang makan telur separuh masak, tidak. Itu bukan mukmin yang kuat tu. Mukmin yang banyak makan dia panggil. Mukmin yang kuat ini adalah mukmin qawi, mukmin yang ada ketahanan di dalam beramal ataupun mempertahankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukmin qawi khairun, lebih baik daripada mukmin dhaif, daripada yang lemah. Bagaimana kita nak jadi kuat, nak jadi strong ni para jemaah sekalian? Antara resipi dia, rahsia dia ialah memperbanyakkan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Banyakkan kita berselawat menyebut nama Nabi, maka kita akan jadi mukmin yang kuat. Bagaimana kita nak jadi mukmin yang kuat? Hidupkan sunnah, yakni amalan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang tak nak buat, jangan kita ikut mereka yang tak nak buat. Kita pastikan istiqamah, berterusan dengan amalan ini. Kerana Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mal ilallahi azza wa jalla adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk adwamuha, yakni istiqamah, konsisten, wa in qalla, walaupun sedikit, walaupun tak banyak, tapi kita boleh selawat satu hari 10 kali, satu hari 20 kali, sudah memadai dah berbanding daripada sebelum ni kita tak selawat. Maka bagaimana kita nak membiasakan dengan benda ni? Maka kita berazam pada tahun baru, aku nak meletakkan amalan ini sebagai amalan khusus dalam hidup kita, dalam diri kita, supaya kita nak jadi lebih baik dan lebih sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga, macam mana kita nak jadilah kita yang disebut orang yang cerdik. Yang disebut orang yang apa dia?
orang yang cerdik. Orang yang al-kayyisu, kata Nabi SAW. Apa dia? Al-kayyisu. Apa makna dia? Al-kayyisu yakni al-aqlul fatanah. Apa makna dia? Al-aqlul fatanah. Apa dah? Akal yang cerdik. Apa dah? Akal yang cerdik. Orang yang cerdik adalah akal yang cerdik. Akal yang cerdik ni macam mana kata Nabi? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang mana masa hidup dia tadi dia fikir diri dia. Dia tak fikir orang lain, dia fikir diri dia dulu. Dia fikir diri dia, amalan aku macam mana, solat aku macam mana, ibadah aku macam mana, baca Quran aku macam mana. Maka dia fikir diri dia, maka dia pun beramal. Wa amila lima ba'dal maut. Amalan dia buat ni biar ada keuntungan selepas kematian. Amalan dia buat ni biar ada kebaikan selepas kematian. Maka ini termasuk daripada golongan al-kayyisu, ataupun yang disebut dengan al-aqlul fatanah, akal yang cerdik. Dia memikirkan bagaimana dia nak merealisasikan kehidupan dia mengikut cara dan acuan yang diajar oleh Rasul junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustaz rasa cukuplah pada pagi ni, setakat ni saja, hampir dah 1 jam ustaz bersiaran dalam siaran secara online ataupun live di dalam Tazkirah Duha. Bersempena kita berada pada 1 Muharram. Apa azam anda tahun baru hijrah? Sudah pasti tanya diri anda, para jemaah sekalian, para penonton. Tapi tidak ada lain dan tidak bukan melainkan kita perbetulkan keazaman kita untuk menjadi hamba yang benar-benar meningkatkan ketakwaan. Aku juga ingin jadi hamba yang benar-benar meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Justru Ustaz mohon maaf, selamat menyambut awal Muharram. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik. Pertikatkan amalan yang soleh, meninggalkan segala larangan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang mendapat, orang panggil apa dah, keberkatan, yang mendapat yang disebut sebagai yang mendapat kasih sayang Allah. Dan mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan yang akan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga di antara umat Nabi, umat yang terbaik, umat yang akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua yang menonton pada pagi ni. Hampir ustaz tengok tadi lah seramai 90 orang yang menonton pada pagi ni. Terima kasih kepada sahabat Akhi Zakir di atas perkongsian share link pada pagi ni. Terima kasih pada tuan-tuan semua. Terima kasih kepada sahabat semua. Alhamdulillah semua ada ni. Terima kasih semua yang komen. Mudah-mudahan komentar, cadangan, pandangan tuan-tuan semua, para penonton diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih yang menonton di dalam page saya. Terima kasih juga yang duduk di audio kuliah. Terima kasih Akhi Zakir di atas perkongsian pada pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada jemaah sekalian. Mudah-mudahan kita bersua dan bertemu pada masa akan datang, insya-Allah. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang kelemahan pada diri saya mohon kemaafan. Mudah-mudahan kita semua diberi keampunan. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan menjadi hamba yang benar-benar bertakwa, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.